Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini laporan hari Selasa 15 November 2022 menjelang pilihan raya umum yang ke-15, PRU 15. Ada beberapa isu terkini yang saya nak sentuh. Yang pertama ialah tentang kenyataan Ahmad Zaid Hamidi bahawasanya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Itu tidak begitu tepat. Dan Zaid cuba nak mengelirukan rakyat ataupun nak menipu rakyat. Sebab kalau ikut kelazimannya, Seri Paduka Baginda akan memilih Perdana Menteri dari parti yang menang majoriti kerusi di dalam parlimen, iaitu 222 kerusi parlimen, sekurang-kurangnya 112 kerusi mesti dimenangi oleh sesuatu parti ataupun gabungan. Dan Barisan Nasional oleh kerana didaftar boleh dianggap juga sebagai parti walaupun ianya gabungan beberapa parti. Dan itu yang mereka timbulkan dulu, Barisan Alternatif tahun 99. Barisan Alternatif tidak didaftar. Jadi soalan dia, adakah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan menerima Barisan Alternatif sebagai parti yang sah? Sebab dalam Barisan Alternatif tahun 99 ada 4 parti. Jadi yang menang pilihan raya dengan majoriti yang terbesar ialah Barisan Nasional. Oleh kerana Barisan Nasional didaftar, Barisan Alternatif tidak didaftar. Anyway, Agong perlu memilih Perdana Menteri dari parti yang memenangi majoriti, iaitu sekurang-kurang 112 kerusi ke atas. Dan apa akan berlaku sekiranya tidak ada satu parti pun yang menang 112 kerusi? Semua parti menang di bawah 100 kerusi. Maksimum tak sampai 100 kerusi parlimen. So bermaknanya tidak ada satu parti pun ataupun tidak ada satu gabungan pun yang boleh bentuk kerajaan. It's a hung parliament. Parlimen tergantung. Jadi macam mana Agong nak pilih Perdana Menteri dari parti yang memenangi majoriti kerusi di dalam pilihan raya atau di dalam parlimen apabila tidak ada satu pun yang menang majoriti? Habis tinggi ialah large minority. Minority terbesar, bukan majoriti. Minority terbesar. Dan apa Agong nak buat sekiranya minoriti terbesar, tidak ada seorang pun yang menang majoriti? Ini masalah yang sebenar. Oleh kerana semasa parlimen dibubar, kalau kita cek balik semua kenyataan video live Lokman Adam misalnya, Lokman ni walaupun dia bukan pucuk pimpinan yang di atas, tapi Lokman ni menjadi loudspeaker suara kepada geng anti Ismail Sabri Yaakob. Mereka yang menentang Ismail Sabri Yaakob macam Zaid Hamidi dan ramai lagi. Jadi mereka tidak bercakap. Lokman tolong cakap bagi pihak mereka. He is the loudspeaker for them. Jadi tujuan parlimen dibubar dan pilihan raya tergempar diadakan ialah kerana mereka yakin Barisan akan menang besar. Barisan bukan saja akan menang PRU 15 tapi akan menang besar berpandu kepada prestasi di pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Mereka yakin BN akan menang 2/3 majoriti. Menang besar, bukan saja menang. Sekarang ni keadaan sudah berubah. Kemungkinan BN tidak akan menang even a simple majority, iaitu BN akan mendapat dalam 450 kerusi sahaja, bukan 100 lebih. So BN tak boleh bentuk kerajaan. Tapi Pakatan Harapan juga
tidak akan menang lebih dari 112 kerusi. Pakatan pun tak boleh bentuk kerajaan. Perikatan Nasional pun tak boleh bentuk kerajaan. Dan lain-lain gabungan, GTA, gabungan Sabah, gabungan Sarawak, semua tak boleh bentuk kerajaan. So, bagaimana nak bentuk kerajaan? Kena ada kerajaan perpaduan. Unity government. Bermaknanya, 2 atau 3 gabungan perlu bergabung untuk membentuk kerajaan. Satu kerajaan perpaduan atau unity government. Macam mana Agong nak pilih Perdana Menteri? Perdana Menteri dari parti mana atau dari gabungan mana? Katalah Pakatan Harapan menang minoriti yang terbesar, the largest minority, iaitu Pakatan Harapan menang 100 kerusi lah kata. Yang lain semua menang tak dalam berapa puluh. Tak sampai pun 50, tak sampai pun 60. Jadi bermaknanya Pakatan Harapan pun tak boleh bentuk kerajaan kecuali bergabung dengan parti lain. Ini bermaknanya UMNO dan Barisan Nasional tidak ada kuasa untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Sebab itulah Zaid Hamidi berkata mereka serah kepada Agong, iaitu kuasa Agong, kuasa mutlak Agong untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Tapi itu pun tak betul. Sebab siapa jadi Perdana Menteri berdasar kepada nasihat yang diberi oleh parti yang menang. So, parti yang menang tadi akan mencadang nama Perdana Menteri dan Agong berhak untuk meminta 3 nama atau 5 nama. Ini budi bicara Agong. Agong boleh kata bagi saya 3 nama atau 5 nama cadangan untuk Perdana Menteri dan Agong akan pilih satu daripada 3, 4 atau 5 nama yang dicadang. Itu boleh dikatakan kelazimannya. Walaupun Perlembagaan Malaysia tidak sebut yang parti yang menang perlu mengemukakan atau mencadangkan 3, 4 atau 5 nama. Tidak ditulis di dalam perlembagaan, tapi kelazimannya sekiranya Agong nak, Agong boleh minta lebih dari 1 nama. Macam dibuat di negeri-negeri di mana sultan-sultan boleh minta 3 ke 4 ke 5 nama cadangan untuk menteri besar ataupun ketua menteri dan sebagainya. So, it can be done. Tapi ini menggambarkan yang Zaid memberi signal UMNO tidak akan menang pilihan raya ini. Sebaliknya, UMNO mungkin perlu menumpang bersama satu parti atau gabungan yang menang untuk bentuk satu kerajaan perpaduan, ataupun seperti Lokman cakap, kalau UMNO tak boleh menang pilihan raya, UMNO rela menjadi pembangkang. Ini Lokman dok cakap begitulah. Kalau kita tak boleh menang, tak apa. Kita rela duduk di dalam pembangkang. So, untuk selama 5 tahun, UMNO akan menjadi parti pembangkang di dalam parlimen. Ataupun, UMNO perlu setuju orang lain jadi Perdana Menteri. Maknanya Perdana Menteri bukan dari UMNO dan UMNO akan diberi beberapa jawatan kabinet dan duduk bersama dengan mana-mana parti yang bentuk kerajaan sebagai kerajaan perpaduan. Bermaknanya tujuan untuk ubah parlimen dan mengadakan pilihan raya tergempar ni sia-sialah. Back to square one lah. Dan matlamat untuk memerintah, untuk UMNO dan Barisan memerintah solo tanpa bekerjasama dengan parti-parti lain ni sudah menjadi cerita dongeng lah. So, mesej dari Zaid Hamidi ni clear. Dia orang tidak confident akan menang. Jadi, mereka kata biar Agong menentukan. Sebab mereka tahu kalau mereka mencadangkan Ismail Sabri Yaakob sekalipun ataupun sesiapa orang lain, kalau UMNO Barisan tidak memperolehi, tidak memenangi lebih dari 112 kerusi, cadangan tu is a wasted purpose lah maknanya. How can you be the Prime Minister when you don't have majority di dalam parlimen?
So there's a signal from Zaid bahawasanya mungkin tidak ada harapan UMNO Barisan memenangi pilihan raya. Kalau kita bacalah signal dia tu. Bila Zaid kata serah ke Agong, that means no point kita cadang sebab kita tidak akan menang pun. Itu satu.